Assalamualaikum, nama saya Nafis Bin Nazri, dengan sudah ID 52231249. Ini akan memberi satu presentation untuk subjek penghayatan etika dan peradaban pelajaran MPUT 182. Dan tajuk saya pada hari ini ialah pengaruh negarawan dalam politik di Malaysia dari segi aspek agama. So, uh, semua tahu pada zaman moden kini, pengaruh agama memang banyak memainkan peran penting dalam memastikan keberkesanan dalam politik Indonesia sehingga ke hari ini. Seperti yang kita ketahui, majoriti penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam, namun kita juga terdiri daripada agama-agama lain macam Hindu, Buddha dan sebagainya. Uh, Ketiga dalam Malaysia ini pun terdiri daripada pelbagai jenis kaum, iaitu tapi kita terdiri daripada tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Ketiga kaum ini juga menganut agama yang berbeza, iaitu Islam, Buddha dan Hindu, seperti yang saya cakap sebentar tadi. Dengan faktor-faktor ini, isu agama boleh dijadikan satu isu yang banyak dibangkitkan, terutamanya semasa berhujah politik di Malaysia. Dengan menggunakan pendekatan yang benar, Malaysia hingga ke ini dapat mengekalkan keseimbangan di antara bilangan kaum yang terdiri di Malaysia. Dalam masa yang sama, sebabnya terdapat banyak bilangan kaum yang banyak. So, terdapat perbezaan dari segi agama. Seperti sebagai contohnya dalam Islam, uh, ada aspek-aspek yang terlarang untuk orang-orang Islam untuk melakukan, seperti berjudi, uh, minum minuman yang keras seperti alkohol semua tu. So dalam artikel ini kita akan membincangkan tentang tokoh-tokoh atau negarawan negara yang telah mempengaruhi politik Indonesia dalam aspek agama. So untuk pertama sekali, Tunku Abdul Rahman. Beliau merupakan Perdana Menteri pertama di Malaysia yang telah memimpin negara ini mencapai kemerdekaan. Terdapat beberapa ciri pengaruh Tunku Abdul Rahman yang sudah mempengaruhi pembangunan politik di Malaysia dari segi aspek agama, iaitu pertama sekali, Tunku Abdul Rahman mengadvokasi prinsip kesederhanaan dan kebebasan beragama yang termanifestasi dalam pembukaan perlembagaan Malaysia yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. So, seperti yang kita tahu, di Malaysia ini tiada paksaan untuk setiap penduduknya untuk menganuti agama utamanya, iaitu agama Islam. So, semua penduduk di Malaysia boleh menganut agama yang dilahirkan atau di orang kata diminati untuk dianuti. Untuk note yang kedua, meskipun Malaysia adalah negara yang mengamalkan prinsip kebebasan beragama, Tunku Abdul Rahman juga menekankan bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam yang menghormati hak-hak agama minoritas. Konsep ini mencerminkan semangat toleransi dan harmoni di antara berbagai kelompok agama. So, untuk isi yang kedua ini, kita dapat tahu bahawa Tunku Abdul Rahman memang sangat menekankan bahawa Malaysia ini adalah negara Islam. So, seperti kita tahu, di Malaysia, pemimpinnya harus pemimpin iaitu ketua negara seperti Perdana Menteri, harus ataupun wajib sebagai orang Melayu yang beragama Islam. Tiada restriksi yang boleh dikacau untuk itu. Okay, so untuk isi yang ketiga, Tunku Abdul Rahman memperjuangkan nilai-nilai toleransi antara agama dan kerjasama antara peradaban, membentuk dasar bagi masyarakat Malaysia yang heterogen dari segi etnis dan agama untuk menjalani hidup secara harmoni. So untuk yang ini, Tunku Abdul Rahman amat memupuk untuk setiap
warga penduduk di Malaysia tidak kira bangsa dan agama untuk hidup dan hidup bersama-sama dalam sebuah kampung, bandar yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, un tidak kira agama ke kaum, untuk menjalani kehidupan yang harmoni yang boleh saling bantu-membantu antara satu sama lain. So, pengaruh agama Tunku Abdul Rahman di Malaysia mencerminkan komitmen beliau terhadap prinsip-prinsip pluralism, toleransi dan kebebasan agama yang menjadi fondasi bagi identitas negara yang beragam. So, untuk ahli politik kedua ataupun politik kedua atau negarawan, Tun Abdullah Ahmad Badawi. So, Tun Abdullah Ahmad Badawi ia akrab dipanggil Pak Lah, memberikan impak yang besar dalam politik di Malaysia dalam aspek agama. Berikut adalah beberapa impak yang ditinggalkan oleh beliau semasa memimpin negara ini. So, untuk isi yang pertama, Islam Hadari adalah konsep yang dikenalkan Tun Abdullah Ahmad Badawi selama masa pemerintahan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia, iaitu di antara tahun 2003 hingga 2009. Konsep ini adalah satu wawasan yang mengusulkan pendekatan kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat Muslim, berakar pada nilai-nilai Islam. Okay, so untuk yang isi kedua, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sehingga ke hari ini, ia juga dikenali sebagai JAKIM, didirikan di bawah kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi semasa pemerintahan beliau sebagai Perdana Menteri di Malaysia. JAKIM didirikan pada 1 Mac 1997 sebagai badan kerajaan yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan memajukan hal-hal berkaitan dengan agama Islam di Malaysia. Seperti kita tahu yang JAKIM ini memang mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menangani masalah-masalah fatwa-fatwa agama, tidak semestinya lah masalah saja ataupun menjadi panduan untuk semua penduduk di Malaysia untuk mengetahui menjadi kepanduan untuk menjalani kehidupan di Malaysia sebagai seorang Muslim. Okay. Isi yang ketiga, selama pemerintahannya, Tunku Abdullah Ahmad Badawi, Tun Abdullah Ahmad Badawi, maaf saya, memberikan perhatian khusus pada pendidikan agama. Pendidikan agama Islam diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama di kalangan generasi muda. So, untuk isi terakhir ini, kita tahu tidak kira di sekolah rendah atau menengah, memang ada satu subjek yang dinamakan pendidikan Islam. So dalam subjek ini memang diteraskan tentang segala aspek agama yang boleh dipelajari semasa kita berada di peringkat rendah maupun peringkat tinggi. So, sebagai penutup bicara, impak negarawan dalam politik Malaysia dari segi aspek agama telah menegakkan dasar yang kukuh untuk menjelaskan nilai-nilai agama dengan perubahan politik negara. Para pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdullah Ahmad Badawi tidak hanya berjuang untuk kebebasan beragama sahaja, tetapi juga merancang pendidikan yang memasukkan nilai-nilai agama Islam sebagai elemen yang tidak dipisahkan dari identiti negara. Pandangan Islam yang moderat dan pendekatan inklusif terhadap agama yang diadvokasi oleh negara-negara ini, iaitu Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdullah Ahmad Badawi, membentuk kerangka kerja untuk mencapai harmoni sosial dan toleransi di Malaysia. Melalui penguatan pendidikan agama, nilai-nilai moral dapat dipromosi secara tidak langsung dan usaha membangun dialog antara agama, mereka membentuk pandangan politik yang mencerminkan keseimbangan antara dimensi agama dan prinsip-prinsip kemajuan. Okay, itu sahaja daripada saya, Nafiq Irfan bin Nazri. Terima kasih.